Mama saya yang masih ada di dalam kampung ini, di mana satu ketika dulu pernah menduduki di sebuah kedai besar yang bernama Kedai Yunsun di Kampung Pintasan, dan di mana adik-beradik mama saya yang lain tinggal di Bukit Garam, yang lain di Koromok, dan ada yang di Sendakan. Jadi hanya mama saya saja yang masih ada di dalam kampung ini, dan serba sedikit mengetahui tentang pendudukan awal mereka di Kedai Yunsun nih. Kami tinggal di Kedai Yunsun. Ialah bapakku menjaga kedai di sana. Jadi tauki besar, menjaga kabun kelapa 100 hektar. Itulah pencarian orang kampung. Yang kelapa itu sungkit, baru potong, kupas. Dikereja orang kampung menyungkit yang kelapa isi itu, jamur. Itulah pencarian orang kampung. Dia punya 1 bulan gaji dia ada 20, ada 15, ada 10 ringgit. Tapi cukup makan juga, banyak barang ambil. Sama di kebun kelapa itu banyak sapi Yunsun punya. Beberapa ekor, mungkin ada 200 ekor. Sapi. Tapi sudah meninggal si punya bapak itu. Ini ada sudah menjaga, yang sapi pun kacau kasir sudah. Oke, selepas daripada mendiang arwah Datu ini, siapa lagi yang telah mengganti menjaga Kedai Yunsun itu? Meninggal si punya bapak itu, yang toki besar itu di Yunsun, abang dia si Mungking. Lepas itu bapakku Pingmoy menjaga. Meninggal di bapakku itu, ganti si Pauyung. Pauyung itu pun udah lagi mau menjaga, ganti si Pingkuang. Lepas Pingkuang si Angau. Tapi udah lagi dapat si Angau itu menjaga, macam yang menadas ada orang di Pintasan itu. Nah, orang pun sudah lari. Jadi berakhirlah dan tutuplah Kedai Yunsun itulah. Ya, tutup sudah. Terima kasihlah karena memberi pencerahan. Iyalah. Pencerahan serba sedikit pengetahuan di sebuah Kedai Yunsun. Satu ketika dulu yang ada di kampung ini, di Kampung Pintasan. Terima kasih. Ini adalah antara kasut. Kasut ini dipanggil selain daripada Adidas Kampung. Kasut ini dipanggil Pingkuang. Atas nama seorang toki Cina Yunsun yang bernama Pingkuang. Satu ketika dulu di Kampung Pintasan. Jadi sebab dia mengapa dipanggil Pingkuang, dulu Kedai Yunsun ini ada menjual kasut ini. Jadi orang selalu kata beli kasut di tempat Pingkuang. Jadi inilah sampai sekarang ini sinonim orang panggil kasut Pingkuang. Oke guys, sekarang kita akan pergi ke lokasi tempat di mana peninggalan sejarah Kedai Yunsun itu.
adalah sepeninggalan kedai besar dari satu ketika dulu, kedai Yunsun, dan di mana kawasan ini kebun kelapa yang terbesar yang pernah ada di kampung ini, dan ini adalah sepeninggalan barang-barang yang ada tertinggal di kawasan ini. Memang sudah sinonim satu ketika dulu bahwa bangsa Cina ini telah sampai di Kinabatangan, dan Cina yang pertama sampai di Kinabatangan daripada kerabat Cina ini yang bernama Ong Sumping, di mana beliau sampai di Kinabatangan ini dalam abad ke-16 lagi. Dan Kinabatangan ini berasal daripada sebuah nama daripada bangsa Cina. Kina itu adalah Cina, Batangan itu adalah sungai, sungai yang panjang, dan ada yang menyatakan Cina ini mereka mempunyai satu perahu yang besar dan pengayuh lebih kurang 6 atau 12 orang pekerja, pengayuh pendayung perahu. Dan Cina ini datang dengan berdagang. Mereka berdagang dengan menjual tiko, pinggan, yang dimana pinggan kaca inilah. Antara itu Cina datang di Kinabatangan terawal pada mulanya di abad 16 ini yang bernama Ong Sumping. Kala sejarah telah mencatatkan ketika era pemerintahan Sultan Brunei yang telah memerintah hinggalah ke Borneo ini, di mana Sultan Brunei yang bernama Sultan Ahmad Adinda Muhammad Shah telah pun berkawin dengan putri suku kaum bangsa sungai di Kinabatangan dalam kurun 17 lagi. Kala daripada suku kaum Suluk, Simonol yang dikatakan dulu oleh penduduk Kinabatangan, orang Sultan pernah mendiami berkampung di Kinabatangan ini satu ketika dulu. Dan demikian juga terdapat daripada suku kaum Tidong dan Idaan. Idaan yang menyatakan ada yang menyatakan berasal daripada Segama. Dan di pertengahan abad 18 sehinggalah ke abad 19 ini. Jadi tidak heranlah berlaku perkawinan campur pada masa itu dengan penduduk-penduduk suku kaum sungai yang terdapat di Kinabatangan ini. Manakala bangsa Arab ini telah sampai di Kinabatangan dalam abad 18 dan hinggalah ke abad 19, di mana Arab ini mereka datang dengan berdagang, membawa kain-kain sungkit, dan juga menyebarkan agama Islam yang terawal sekali di Kinabatangan ini. Bangsa Arab ini yang sejak dulu kala dikatakan oleh penduduk di Kinabatangan adalah orang-orang Syarif. Orang-orang Syarif ini itulah dikatakan orang-orang yang mulia. Manakala bangsa Arab ini juga ada sebahagian mereka yang telah berkawin dengan suku kaum sungai yang ada di Kinabatangan ini. Salah satu seorang ulama yang bernama Syekh Mutana yang pernah dicatatkan dalam diary yang saya temukan, di mana Syekh Mutana ini pernah sampai di perkampungan yang ada di tempat ini pada era tahun 1920-an dan menetap di sini dalam beberapa bulan sebelum meneruskan perjalanan dia ke hulu Kinabatangan, di mana Syekh Mutana ini telah berkawin dengan seorang perempuan daripada suku kaum sungai, yaitu yang bernama Siti Rahmah binti Tunggak. Dan manakala semasa era pemerintahan Jepun pada tahun sekitar tahun 1943 hingga 1945, ketika pendudukan Jepun, pemerintahan Jepun di Kinabatangan, di mana unit-unit tentara Jepun ini selain daripada Kuala Kinabatangan hingga ke hulu sungai Kinabatangan, daripada Mumiang, Bilit, selain daripada itu Lamak, Tangkulap, Koromoak, dan Tongot dan Pinangap adalah antara jejaan semasa era pemerintahan Jepun ketika itu. Dan juga di mana ulama ini adalah penentangan keras-kerasan kepada pemerintahan Jepun yang bernama Syekh Mutana ini,
beliau ini menentang persorangan, dan hinggalah di akhir riwayat beliau dalam usia 60 tahun beliau telah meninggal dunia dan dikebumikan di Kuala Tongat. Mana semasa pemerintahan Jepun, tentara-tentara Jepun ni, unit tentara Jepun telah menjelajah ke kampung untuk menarik kaum lelaki menyertai tentara Jepun untuk menentang tentara British pada ketika itu. Penentangan ini juga tidak sunyi daripada penentangan penduduk-penduduk di Kinabatangan. Jadi di mana rekod diary yang saya temukan pada kampung ini ada beberapa pejuang-pejuang semasa era pemerintahan Jepun, di mana terdiri daripada Atu Bincinai, Atu Okok, Atu Bahri, Atu Kiki Japri, dan ada lagi segelintir yang lain. Di mana Atu Bincinai ini dia pernah menjadi tentara Jepun pada ketika itu, tetapi beliau lebih berpihak kepada penduduk-penduduk di Kinabatangan ini, di mana beliau telah berjaya membunuh pasukan askar tentara Jepun, pasukan tenteranya sendiri, di mana beliau telah menyuruh kepada penduduk kampung menyediakan makanan seperti nasi bubur dan ubi bubur dicampur dengan bubuk racun. Jadi di mana juga seorang pejuang yaitu Kiki Japri. Kiki Japri ini telah berjaya juga membunuh beberapa tentara Jepun pada ketika itu. Beliau juga telah menjadi ketua kampung di kampung ini, yaitu ketua kampung yang ketiga, yaitu dalam era tahun 1959 hingga 1970. Beliau telah pernah menjadi ketua kampung di kampung ini dan juga pernah menjadi ketua kampung di Tanjung Panjang. Dan beliau juga di mana beliau ini bapak dia itu yaitu Kiki Gilo, yaitu bapak dia yang kita, yaitu pernah menjadi ketua kampung yang pertama di kampung ini semasa era British, dinobatkan semasa era British pada tahun 1955. Dan pada ketua kampung yang kedua yaitu Aki Timon pada tahun 1957. Jadi itu antara rekod-rekod mereka ini adalah pejuang-pejuang yang ada satu ketika dulu di kampung ini yang bernama Kampung Kulu-Kulu dan Sangau. Terima kasih yang menonton di video channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video channel saya dan juga di Facebook saya, Daimi Damsi Yan Lian. Terima kasih.